Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jewad bin Jirul. Nombor matrik saya BA19161085. Kod kursus AA21403 dan nama kursus ialah Pembangunan dan Kualiti Hidup. Pada hari ini saya akan menerangkan My Local State daerah sempurna dan saya juga akan menerangkan serba sedikit tentang apa itu My Local State. My Local State diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020. My Local State Sempurna Sabah 2019 merupakan penerbitan statistik ekonomi dan sosial yang komprehensif di peringkat daerah, meliputi 20 bidang iaitu maklumat asas, penduduk, perumahan, keselamatan, guna tenaga kerja, pendapatan dan perbelanjaan isi rumah, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Penerbitan ini disusun berdasarkan garis panduan daripada Handbook on Social Indicators yang diterbitkan oleh United Nations Statistic Division. Statistik daripada penerbitan ini merupakan maklumat penting yang digunakan oleh agensi kerajaan sebagai input dalam perancangan dan pemantauan pelan pembangunan negara. Statistik ini juga penting kepada sektor swasta, ahli akademik dan juga individu sebagai input dan rujukan asas dalam mengukur kesejahteraan sosial serta pencapaian ekonomi di peringkat nasional, negeri dan daerah. Okey, seterusnya kita pergi definisi kualiti hidup. Menurut King dan Haynes 2003, penilaian kualiti hidup adalah sesuatu yang sukar dan tidak ada definisi yang umum diterima mengenai kualiti hidup. Pada masa lalu, kebanyakan pengkaji hanya mengira kualiti hidup manusia berdasarkan satu dimensi sahaja seperti kefungsian fizikal, ekonomi atau kefungsian seksual. Tetapi kebanyakan pengkaji kini cuba untuk menambahkan lagi definisi kualiti hidup. Menurut Leplige dan Hans 1997, kualiti hidup atau quality of life merupakan jangka waktu deskriptif yang merujuk kepada emosi manusia, sosial dan fizikal yang sehat dan keupayaan mereka untuk berfungsi dengan tugas biasa dalam kehidupan. Menurut Lehman 1983, melihat kualiti hidup sebagai deria terhadap pengamalan terbaik dialami oleh individu di bawah pengaruh kehidupan masing-masing. Seterusnya, definisi keselamatan awam. Keselamatan awam merupakan perihal selamat, kesejahteraan atau keamanan. Keselamatan juga bermaksud keadaan terlindung daripada masalah fizikal, sosial, kewangan, politik, perasaan, pekerjaan, psikologi, pelajaran dan perkara-perkara lain yang melibatkan kerosakan atau kejadian yang tidak diingini. Ini juga termasuk dalam konteks terlindung daripada sesuatu malapetaka atau kejadian yang berkaitan dengan kesihatan dan ekonomi. Keselamatan terbahagi kepada 4 iaitu keselamatan pengguna, keselamatan masyarakat, keselamatan pekerjaan dan keselamatan negara. Seterusnya, saya akan memperkenalkan serba sedikit tentang daerah sempurna. Daerah sempurna merupakan sebuah wilayah kecil terletak di pantai timur Sabah. Ia mempunyai keluasan 1,149 km persegi atau lebih kurang 1 jam perjalanan udara daripada Bandaraya Kota Kinabalu untuk sampai ke lapangan terbang Tawau dan memerlukan 1 jam perjalanan untuk sampai ke daerah sempurna. Bentuk muka buminya pula ialah kawasan tanah rendah dan sebahagian besarnya terdiri dari kepulauan iaitu sebanyak 49 buah pulau seluas 23,486 hektar. Lokasi daerah sempurna terletak bersempadan dengan perairan antarabangsa iaitu Indonesia dan Filipina. Sempurna berasal daripada perkataan Simporna yang bermaksud tempat untuk berehat. Nama Simporna ini diberi oleh seorang gubernur Inggeris iaitu W.M. Croker apabila beliau dan beberapa orang rakannya dan seorang pedagang Cina yang bernama To Arna menemui daerah ini pada pertengahan tahun 1887, Tarbet 1999. Dahulunya Sempurna dikenali sebagai Tong Talun yang bererti hujung hutan dalam bahasa Bajau. Nama Tong Talun ini diberi oleh masyarakat Bajau Kubang yang merupakan suku kaum utama di daerah Sempurna. Daerah Sempurna mempunyai keluasan tanah 1,149 km persegi.
Bilangan penduduk sempurna pada tahun 2019 diunjurkan 172.9 ribu orang dengan kadar pertumbuhan penduduk tahunan adalah 17%. Penduduk lelaki adalah 50.8% dan manakala penduduk perempuan pula ialah 49.2%. Terdapat 25.5 ribu tempat kediaman dan 24.4 ribu isi rumah dengan purata saiz isi rumah adalah 6.6 orang. Penduduk sempurna terdiri daripada 68.7% warga negara dengan komposisi mengikut etnik adalah 95.9% bumi putra seperti Melayu, Kadazan Dusun, Bajau, Murut dan bumi putra lain. 1.0% adalah Cina dan 3.1% lain-lain termasuk India. Seterusnya statistik daerah sempurna. Bilangan pejabat polis di daerah sempurna dari tahun 2017 hingga 2019 ialah 1 buah pejabat polis. Seterusnya bilangan balai polis pula dari tahun 2017 hingga 2019 ialah 3 buah balai polis. Manakala bilangan pondok polis pula dari 2017 hingga 2018 mempunyai 4 buah pondok polis dan pada tahun 2019 berkurang 1 pondok polis iaitu menjadi 3 buah pondok polis pada tahun tersebut. Seterusnya jenayah yang saya ingin fokuskan dalam my state saya di daerah sempurna ialah jenayah kekerasan dan jenayah harta benda. Jenayah kekerasan meningkat 25.8% pada 2019, manakala jenayah harta benda pula menurun 17.5% dari tahun sebelumnya. Bagi kategori jenayah kekerasan, mencederakan mencatatkan 21 kes, samun dan rogol masing-masing mencatat 7 kes, dan bunuh 4 kes pada tahun 2019. Bagi kategori jenayah harta benda pula, kecurian lain merekodkan kes tertinggi dengan 193 kes, diikuti pecah rumah dan curi 94 kes, kecurian kenderaan 292 kes dan tidak ada kes dilaporkan bagi kes curi dan ragut. Seterusnya konsep kualiti hidup dan keselamatan. Konsep kualiti hidup ialah kesejahteraan. Bagi menjaga kesejahteraan hidup rakyat, pihak berwajib seperti Eskom, polis dan orang awam perlu bekerjasama bagi membantas jenayah yang mengganggu ketenteraman hidup rakyat di daerah sempurna. Sekiranya penduduk daerah sempurna tidak memberikan kerjasama yang baik, maka jenayah di daerah tersebut akan berleluasa. Hal ini akan menimbulkan kerisauan dalam kalangan penduduk tempatan kerana sekiranya jenayah semakin berleluasa, sudah pasti kesejahteraan hidup mereka akan terancam. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang dilakukan di daerah sempurna bagi menjaga keselamatan penduduk di daerah tersebut. Okey, yang pertama ialah program Semarak Rakyat bersama Eskom berjaya mewujudkan jaringan keselamatan. Program ini memberikan masyarakat pendedahan mengenai tahap kesiapsiagaan Eskom dalam mempertahankan kedaulatan pantai timur Sabah daripada unsur keganasan. Selain itu, pasukan keselamatan mengambil pelbagai langkah penguatkuasaan undang-undang dalam mencegah kes penculikan serta rompakan di laut, termasuk memperkukuhkan kekuatan keanggotaan pasukan itu yang ditempatkan di pulau-pulau strategik di S-Zone. Yang kedua ialah Eskom tubuhkan pasukan petugas khas di laut. Tujuan Eskom menubuhkan pasukan berkenaan bagi membantras kes jenayah samun dan rompakan laut di perairan Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone. Seterusnya, teori yang dapat dikaitkan dengan keselamatan di daerah sempurna ini ialah teori fungsionalisme. Keselamatan di sempurna ini dapat dikaitkan dengan teori fungsionalisme. Hal ini demikian kerana setiap individu di sempurna, tidak kira orang awam, pejabat awam dan swasta, perlu bekerjasama antara satu sama lain agar keselamatan di daerah tersebut dapat dijaga. Sebagai contoh, sekiranya berlaku keganasan di sesuatu tempat, orang awam atau individu yang melihat keganasan tersebut perlu bertindak atau melaporkan kepada pihak berwajib agar keganasan tersebut dapat diatasi. Hal ini sangat berkait rapat dengan teori fungsionalisme kerana setiap bahagian-bahagian dalam teori ini sentiasa berfungsi dan mempunyai peranan masing-masing. Sekiranya salah satu tidak berfungsi, maka teori ini tidak akan berfungsi. Jelaslah bahawa teori ini sangat berkait rapat dengan keselamatan di daerah sempurna.
Kesimpulannya, keselamatan awam merupakan aspek yang penting dalam sesebuah masyarakat, malah ianya juga telah menjadi nadi kepada kualiti hidup dalam masyarakat, khususnya penduduk di daerah sempurna. Langkah yang proaktif perlulah dijalankan agar tidak menjejaskan kehidupan seharian masyarakat. Selain itu, penambahbaikan dalam sistem keselamatan di daerah berkenaan juga haruslah dipertingkatkan untuk menjamin kualiti hidup penduduk.